grup dorong juga ada masing-masing. Jadi kita tolong jangan lawan lagi lah ke depan, kita bagi peluang pada orang lain pula insyaAllah. Yang kedua, saya minta tolong sekali lagi grup ni, kalau mohon doa tolong gunakan nombor yang saya bagi khas untuk surah Al-29 nombor. Jangan gunakan nombor saya 79 masa saya minta maaf, pasal kadang-kadang saya tak boleh tengok. Saya minta maaf kerana saya tak pernah layan. Kenapa? Saya diniaga kerana banyak sangat dapat 50 orang atau nak salat Jumaat. Jadi aku bawa ada pelanggan saya. Jadi kita tolong, saya dah sediakan satu nombor khas untuk saya minta bersurau bersama berfungsi dan terpaksa. Jadi semua masalah semuanya Jumaat tolong gunakan nombor khas yang ada. Yang dirasa kalau saya dah keluarkan dalam grup lorong-lorong kita. Jadi supaya dia tahu dan jadi ketika saya tak baca, saya baca satu buat tindakan. Jadi kita cuba sebaik mungkin 30 orang ahli karya setiap minggu buat masa ni, dan buat minggu depan belum ada lagi. Saya dapat tahu daripada 100 lebih yang ada 2 vaksin. Jadi kita utamakan pada yang 2 vaksin dahulu. Kalau tak ada, kalau saya akan tidur yang lain lagi untuk proses. Buat masa ni minggu depan, kalau boleh, kalau ada waktu ni buka balik pada kita punya grup bukan sahabat surau. Grup sahabat surau tu saya tak akan hantar. Pasal grup sahabat surau banyak orang luar, dan saya dah minta tolong juga, kalau dapat dalam grup jangan hantar ke grup lain. Pasal ada 2-3 perkara yang saya dapat orang luar, bukan ahli karya session 20 orang. Jadi ada di antara kita dapat ni hantar perkara ni. Jadi orang sudah 19, masih 18, ada juga yang orang. Jadi kalau saya rasa saya tak bagi, betul kita harus dapat saya minta alamat. Saya pasal saya nak utamakan ahli karya kita dulu. Tapi kalau tuan-tuan pasti link tu atau pasti nombor tu kata surau anda di Jumaat. Jadi orang luar akan minta, orang kita dapat. Kadang-kadang saya terlepas pandang juga untuk memuluskan. Jadi biar 30 orang ni ahli karya kita setiap minggu insyaAllah. Ahli karya 30, ahli jadwal 10 orang. InsyaAllah sama-sama nanti doa kalau kita dapat penampilan minggu depan insyaAllah. Itulah apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
الحمد لله القائل فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan buat diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya seseorang hamba Allah yang benar-benar bertakwa akan meletakkan sepenuhnya pergantungan dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik tempat bergantung dan meletakkan harapan. Khutbah pada hari ini bertajuk belajarlah daripada musibah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dihadapkan dengan beberapa dugaan dan cubaan kehidupan. Bermula dengan fenomena cuaca banjir pada tahun-tahun yang lepas, diikuti dengan penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat dari sehari ke sehari. Seolah-olah virus tersebut tidak mahu berhenti menyerang umat manusia. Sebenarnya kesemuanya ini adalah kejadian yang menuntut kita agar berfikir dan merenung tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur kehidupan dunia ini. Maka inilah perbezaan antara sekolah dan kehidupan sebagaimana kata pujangga. Sekolah adalah tempat belajar dan diberikan ujian, tetapi kehidupan ini diberikan ujian supaya kita belajar. Hadirin sidang Jumaat sekalian, ujian menjalani kehidupan memang sangat mencabar. Kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan dan nikmat. Kadang-kadang pula kita diuji dengan kesusahan dan musibah. Namun, di sebalik musibah dan kesusahan itu, Allah Subhanahu wa taala menyediakan sesuatu kebaikan yang mungkin belum kita ketahui. Segala musibah yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sudah pasti mengandungi beberapa hikmah. Antara musibah yang ditimpakan kerana dosa dan kesalahan sebagai hukuman Allah ke atas hamba yang ingkar kepada perintahnya. Ada pula musibah yang ditimpa sebagai peringatan. Mudah-mudahan dengan peringatan itu manusia akan kembali mengingati dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mematuhi perintahnya, menegakkan agamanya dan meletakkan pergantungan dan harapan hanya kepada Allah serta menginsafi betapa besarnya kekuasaan Allah yang Maha Agung. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari yakni kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, yakni memberitahu kepadanya. Luasnya ilmu Allah dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan dialah yang maha tinggi, yakni darjat kemuliaannya, lagi maha besar, yakni kekuasaannya. Ayat ini mengingatkan kepada kita betapa terbatasnya ilmu pengetahuan kita, betapa lemah manusia walaupun disertai dengan pelbagai teknologi moden, canggih dan terkini. Ingatlah, walau sehebat mana pun teknologi dan peralatan serta kepakaran manusia, ia tidak akan melepasi batasan ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Bahkan Allah mengingatkan bahawa
ada di dalam kalangan umat terdahulu yang lebih hebat seperti mana kaum Ad, Samud, Fir'aun dan lain-lain. Namun Allah berkuasa menghancurkan mereka disebabkan keinginan dan kefasadan yang mereka lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Rum ayat 9. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi serta memerhati bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri, dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang dilakukan oleh mereka. Muslimin sekalian, dalam usaha dan harapan untuk merungkai kesusahan, kekusutan dan segala musibah yang menimpa kita, maka berazamlah untuk meninggalkan segala perbuatan mungkar dan laknat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sebagai contoh melalui rakaman video percakapan-percakapan dan penulisan yang dusta, mengandungi penghinaan, cacian, fitnah, pengkhianatan terhadap agama, menjatuhkan maruah kredibiliti seseorang dan sebagainya, sedangkan maruah seseorang itu perlu dipelihara tanpa mengira bangsa, keturunan agama dan taraf hidup. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyakkan istighfar dan taubat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Marilah sama-sama kita memanjat doa dan mengharapkan serta meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita bertekad dan berazam untuk menjadi hamba yang sentiasa ingat dan tunduk kepada perintah Allah serta sentiasa mengikut ketetapan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai berbahagialah dan beruntunglah orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana taubat yang dilakukannya. Satu hadis, sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ashaddu farahan bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala ralihatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata shajarah fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi فبنينا ما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شد الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من أشده الفرح. Rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubatnya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kenderaannya dan berada di suatu tanah yang luas, yakni padang pasir. Kemudian haiwan yang ditungganginya lari meninggalkannya, padahal di haiwan tunggangan itu ada bekalan makanan dan minuman, sehingga dia pun menjadi putus asa. Kemudian dia menghampiri sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika dia dalam keadaan seperti itu, kenderaannya kelihatan berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil talinya kerana sangat gembira, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Ia telah salah mengucap kerana sangat-sangat gembira. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dan penghayatannya untuk dijadikan pedoman dalam hidup ini. Antaranya, yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa setiap tindakan dan perbuatan akan dibalas dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kedua, umat Islam diingatkan agar jangan mencabar kekuasaan Allah yang boleh mengundang musibah
dengan melakukan pelbagai maksiat dan kemungkaran. Ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa setiap musibah itu adalah datang sebagai ujian dalam hidup ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan yakni dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendak orang-orang yang beriman bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak COVID demi keselamatan diri dan masyarakat. Dalam kita berhadapan dengan wabak ini, janganlah kita mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعيني
عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملك المعظم سلطان سلنغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci, menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba wal bala والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.